Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dipersembahkan buat anda. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Jom! Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Begitulah yang boleh saya gambarkan bagi penduduk komuniti di Puchong Perdana ini. Dengan semangat kekeluargaan yang mereka ada, maka terhasillah kebun komuniti di tengah-tengah bandar ini. Mari saya kenalkan dengan tetamu kita hari ini. Apa khabar Encik Rizal? Baik. Baik, Encik Rizal adalah individu yang menjadi pencetus kepada penggerak kebun komuniti ini. Encik Rizal, boleh ceritakan sedikit tak tentang latar belakang kebun komuniti ini? Pada asalnya, kawasan ini adalah sebuah kawasan yang terurus bersemak samun. Jadi, saya telah berjumpa dengan beberapa pihak. Ada di antaranya macam Mardi, Jabatan Pertanian dan juga MPSJ untuk menjadikan suatu kenyataan agar lebih terurus kawasan ini. Sebab apa? Pada masa itu, kawasan-kawasan ini dibagi secara tidak terurus dan tidak dilegalize lah. Senang kata orang. Jadi saya beranggapan itu adalah orang luar. Sini kita lebih mengutamakan para penduduk. Kita haruslah membuat ni secara disah taraf kata orang. Baik. Saya mencubalah ke arah itu. Ya, yang seterusnya ya Encik Rizal. Macam mana idea ni boleh tercetus ya? Kebun komuniti ini diwujudkan kerana saya melihat ramai penduduk di sini terutama suri rumah. Ya. Mereka mengadakan tanaman seperti pokok bunga di depan rumah mereka. Di koridor dia orang letakkan pokok-pokok bunga di pasu-pasu. Jadi pada itu saya ingat apa guna kita buat tanaman yang begitu yang tak mendatang hasil. Ya. Jadi saya beranggapan dan berfikiran agar mereka ini diberi peluang untuk bertanam tanaman yang mendatang hasil seperti sayur yang lebih kata orang dapat mengurangkan dan bukan saja makanan tapi boleh mengurangkan kos kehidupan sekarang ni. Baik. Kita pun tahu kos kehidupan sekarang ni tinggi. Kita dapat mengurangkan RM10 pun banyak tu. Jadi sekurang-kurangnya ada idea tu dan saya pun teruslah beranggapan pada mencadangkan perkara ini kepada pihak-pihak yang berwajib. Ya. Kalau macam tu Encik Rizal, yang seterusnya ya. Ramona nak tahu apakah jenis tanaman yang ada dalam kebun komuniti ini. Boleh cerita sedikit? Sekarang ni terdapat terung, cili, ada kangkung, kailan dan juga beberapa tanaman lain lah. Dan yang paling istimewa di sini kita pernah bercucuk tanam kobis yang dikenali di dataran-dataran tinggi. Oh. Pernah juga pada mulanya dulu mereka beranggapan tak mungkin kobis boleh subur di sini. Kami telah mencubanya dan menggunakan pelbagai kaedah. Dan tanaman-tanaman itu alhamdulillah menjadilah nampaknya sekarang ni. Baik, yang seterusnya Encik Rizal, Ramona nak tahu tentang kaedah tanaman yang Encik Rizal dan para komuniti gunakan di kebun komuniti ini. Pernah ada masanya kita mencuba hidroponik, fertigasi pun ada tapi kurang menjadilah. Tapi hidroponiknya elok dulu. Dan sekarang ni kami lebih pada cara tradisional lah. Yang seterusnya Encik Rizal, dalam kebaikan pasti ada permasalahan. Apakah cabaran atau masalah yang pernah Encik Rizal lalui? Cabaran dekat sini masa awal-awal dululah. Ya. Mereka budak-budak tak tahu.
Oh. pencuri. Oh. Tapi alhamdulillah lah. Lepas dia orang tahu, alamak, yang ini ada orang punya. Oh. Dan lagi satu, Ya. penduduk-penduduk yang di sini, Ya. dia orang tolong menengok. Tolong menengok. Sebab kata kalau tengok kata, apa hal budak-budak ni di sini? Ada orang menegur. Masa awalnya, alamak hilang, tanaman hilang. Kena cuci biasalah. Pokok hilang, itu biasa. Pokok rosak, biasa. Tapi secara tak langsungnya, sedikit demi sedikit kepercayaan tu dah dijalinkan bersama. Alhamdulillah lah. Tak adalah sangat. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Rizal. Itu dia. Macam-macam cerita dari Encik Rizal. Seronok betul Ramona dengar. Kalau ikutkan, Ramona nak tanya lebih banyak. Tetapi sebelum itu, macam biasa, Ramona nak kita semua belajar dulu sesuatu dalam segmen DIY pada minggu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Farhana, kenapa ada benda poket-poket ni? Kita ada projek terbaru untuk segmen DIY kali ni ke? Kali ini kita ada projek yang istimewa. Nama sistem poket ini sistem poket. Oh, nama sistem ni sistem poket. Betul. Baiklah, bunyinya agak menarik. Boleh Ramona tahu dengan lebih lanjut apakah sistem poket ni? Sistem poket ni menggunakan poket. Sebabnya kita boleh gantunglah di birai-birai balkoni semua. Ya. Apa yang kita perlukan adalah pertama gunting, span. Span ni kita dah potong kecil-kecil mengikut saiz poket. Oh, jadi terpulang bila kita beli poket besar mana, saiz mana dan kita akan potong span tu, cuba masukkan. Itulah saiz yang kita nak. Itulah yang saiz yang kita nak. Baik, kemudian dawai. Dawai untuk Dawai gantung. untuk kita gantung. Baik. Okey. Ni saya tahu. Air untuk menyiram. Betul. Lagi. Okey, lepas tu ni pokok kesum Ini pokok kesum dan ini air. Air tak kisah, cuma untuk rendam span je. Rendam span je. Kos ni sebab apa yang ada sedia di rumah saja. Jadi kos dia tak mahal, lebih kurang 20 ke 30 ringgit saja. Jadi langkah yang pertama ialah Okey, langkah pertama kita ambil ni gantung. Gantung Gantungkan. dawai. Okey. baik, kemudian jadi ini kira untuk gantung tempat poket ni lah. Yang ni untuk gantung tempat poket. Oh. Satu pun boleh tapi satu takut dia tak berapa Dia kena imbang. Seimbang. Faham? Okey, lepas kita gantung kemudian Okey, kemudian kita ambil span ni, kita span. basahkan. Baik. Kita basahkan span ni. Perah. Lepas tu kita masukkan dalam poket ni lah dulu. Masukkan mana-mana pun tak kisah. Tak kisah. Poket yang kita Kena nak. gulung ke, lipat ke, tak ada masalah. Masukkan dulu. Masukkan basahkan dulu. Baik, Kemudian kita ambil pokok. Ramona satu, saya satu. baik. Okey, kita cabut je. Cabut saja. Cabut saja. Oh. Lepas tu kita gunting. Saya nak gunting dekat mana saya tarik dah jadi macam ni. Tak apa. Oh, dah sekali dengan akar. Oh, dah sekali dengan akar macam ni. Bersihkan. Oh, bersihkan dulu. Bersihkan dari tanah-tanah ni ya? Bersih tanah-tanah Kalau ni. kita masukkan sekali dengan tanah ni tak boleh? Nanti kotor. Oh, nanti kotor. Ingat tu kena bersihkan dulu daripada tanah-tanah yang ada ni bila kita cabut. Okey, kemudian Oh, kita ni boleh ambil cuci span. dalam air? Boleh? Masukkan macam ni? Boleh. Lagi senang. Okey, lepas tu kita balutkan. Ambil span tadi ya? Ambil span tadi, kita balutkan. Balutkan di bahagian Akar. akar saja. Balutkan di bahagian akar saja. Baiklah. Lepas tu dah balutkan. Dah balutkan, kita boleh masukkan dalam ni lah. Jadi kita masukkan dalam ni. Macam ni pun dah boleh hidup dah. Macam ni dah boleh hidup. Tak ada tanah tak apa. Tak apa. Oh. Tapi media lain yang kita boleh gunakan selain daripada span ni, Ya. kita boleh guna Leica ball dan jelly. Oh, jelly. Bila dah masuk, kita Nak kena siram? Kita letakkan benda ni dekat balkoni yang menghadap matahari. Baik.
nak kena letak di bahagian yang kena pada matahari. Kena betul? pada matahari. Maksudnya di bahagian luar balkoni boleh. Luar balkoni. Kalau kata dekat belakang rumah, belakang dapur kita ada pintu satu kita boleh buka, letak kat luar tu pun boleh juga kan? Boleh. Dengar tu, jangan letak kat dalam rumah sebab nanti takut kotor ke apa kan, lagipun kalau kita ada dengan span basah-basah takut air menitik. Jadi Puan Fana, Ramona nak tanya pula mengenai cara penyelenggaraan. Kalau kita dah ada sistem poket ni, macam mana cara nak menyelenggara ya? Okey, untuk sistem poket kali ini, cara penyelenggaraan kita hanya buat pembelian yang ini saja, poket ini saja. Oh, Kemudian benda lain kita boleh guna balik lah. Macam span, kita boleh guna balik lah. Cuma kita masukkan saja dalam poket yang baru. Jadi kalau macam tu, yang lain-lain tak perlu nak buat apa, cuma kena pindahkan tanaman yang sedia ada ke poket yang baru. Betul. Betul. Kita just cuma ambil span macam ni saja. Ya. Contoh, okey, ini Oh. tempat baru. Ya. Kita pindahkan macam ni saja. Ramona masukkan. Ramona akan masukkan je ke tempat baru tu saja. Masukkan macam ni saja. Masukkan macam tu saja. Itu kalau kita guna span, betul? Betul. Kalau itu kita gunakan span. Kalau guna yang jelly-jelly atau lacquer ball tadi pun sama juga. Sama juga. Boleh pindahkan. Boleh pindahkan. Dan berapa kerap kita kena siram pokok-pokok yang ada di sistem poket ni? Untuk sistem poket ni kita siram direct kepada span yang untuk basahkan span tu 2 kali sehari saja. Sebelah petang dan pagi. Sebelah petang dan pagi. 2 kali 2 sehari. kali sehari saja. Senang kan? Ya, inilah dia sistem poket kita yang telah pun siap. Maka untuk Puan Farhana pula, sebelum kita mengundur diri, ada apa-apa pesanan tak untuk penonton kita di luar sana yang ingin mencuba sistem poket? Pesanan saya untuk semua penonton di rumah, saya harap anda mencuba teknik ini. Teknik ini senang kerana anda tak perlu pergi ke pasar lagi untuk beli kesum dan sebagainya. Betul, dengar tu. Kalau kata kita nak masak daun bawang lah. Daun bawang yang kita nak perlukan sikit-sikit saja. Kalau tidak, kena pergi kedai. Pergi kedai 40 sen, 50 sen pun tetap kena keluar juga. Tapi dengan sistem poket ni, kalau dah ada dekat rumah, pergi kat balkoni, cabut-cabut, dah boleh masak. Betul? Betul. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Kebun Bandar bersama saya, hos anda, Ramona Zamzam. Yang ini dah boleh makan? Oh, muda lagi. Ada tak yang hijau yang dah siap kat sini yang dah boleh makan? Belum lagi? Baik. Seronok kan tengok mereka semua bercucuk tanam. Kalau ikutkan, Ramona nak belajar lebih banyak dan nak dapatkan lebih banyak tip untuk kita aplikasikan di rumah. Tetapi sebelum itu, apa kata kalau kita belajar dulu dalam segmen Pertanian Lestari pada minggu ini? Jom. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Ramona Zamzam, dalam segmen Pertanian Lestari, di mana kaedah-kaedah pertanian bandar kami persembahkan untuk anda semua pelajari bersama. Pada minggu ini, kita akan belajar mengenai tanaman hiasan bermanfaat. Nak tahu kenapa tanaman hiasan bermanfaat? Ada sebabnya. Kita akan tanya dengan tetamu kita pada minggu ini, iaitu Encik Adli. Tetapi sukacita Ramona memaklumkan bahawa pada minggu ini kita takkan buat apa-apa pemindahan atau nak baiki ataupun nak tukar yang itu yang ini. Tak ada. Sebaliknya kita akan berbincang dan bercerita mengenai tanaman tersebut. Kita akan bertanya pada Encik Adli saya. mengenai tanaman hiasan bermanfaat. Apa benda tu, Encik Adli? Okey, terima kasih Ramona. Tanaman hiasan bermanfaat adalah tanaman hiasan yang ada gunanya kepada kita lah. Okey, untuk segmen kali ini saya akan lebih kupas kepada tanaman hiasan bermanfaat yang digunakan untuk indoor. Kalau kita semua tahu, tanaman hiasan ni merupakan satu benda hidup. Ya. Objek benda hidup dan dia merupakan penyumbang utama oksigen kepada kita. Dan di samping itu, dia juga berperanan sebagai menyerap gas-gas pencemar yang kita tak nampak.
Dekat rumah? Kat rumah kita banyak Ramona Ada yang dia gas pencemak. Ada. Contohnya kalau kita untuk dekat indoor ni biasanya terkenal dekat dalam rumah, Ya. dalam pejabat, Ya. dalam premis-premis perniagaan, Betul. dalam shopping-shopping komplek. Mereka kebanyakannya akan meletakkan pelbagai pokok hiasan dalam yang indoor, dalam yang sesuai lah di Ya. kawasan yang mereka nak letak lah. Ya. Okey. Antara tujuannya adalah sebagai pokok-pokok hiasan dalaman ni merupakan satu penapis yang baik untuk menyerap pelbagai jenis bahan-bahan kimia yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Baik, Encik Adli, Ramona nak tahu apakah perbezaan antara tanaman yang beracun dan tidak beracun? Macam mana nak tahu apakah contoh-contoh tanaman tersebut? Okey, contoh kalau macam tanaman yang indoor yang beracun, biasanya kita ada pokok Diphoerbachia, itu nama botani dia lah. Ya. Nama biasanya ada juga orang sebut daun kulit ulas sawa. Oh, itu beracun. Dia punya bentuk tu macam ulas sawa. Baik. Pokok-pokok yang macam Dracaena fragrans ataupun corn plant. Ya. Itu pun sesuai untuk dalaman. Baik. Ada juga pokok Florida Beauty ataupun Dracaena suculosa. Tu orang panggil, ada juga dulu orang panggil bamboo plant, sesuai untuk dalaman rumah. Sebab apa? Kebolehan dia menyerap, saya cakap menyerap gas-gas pencemar itulah. Antara bila gas pencemar, macam-macam gas pencemar, kita ada formaldehyde, kita ada karbon monoksida, kita ada xylene, kita ada menthen, kita ada bentene, yang semua dah punca daripada cat, kayu kat rumah, sofa kat rumah, plastik kat rumah, Macam-macam. plaster ceiling. Ya. Bila dia dah absorb macam-macam, bayangkanlah Ramona, 5-6 kimia tu dah absorb dalam pokok tu, Ya. pokok tu akan simpan semua. Jadi Tapi bila dia tak rosak. dia tak rosak. Ya. Ha. Jadi itu adalah tanaman yang beracun. Okey. Adakah bermaksud tanaman yang tidak beracun tu dia tak boleh nak menyerap bahan-bahan kimia tersebut? Yang tidak beracun tapi kita nak tahu perbezaan dia. Yang tanaman dalam rumah indoor tapi bukan kategori beracun pun sama. Dia punya kebolehan menyerap gas-gas pencemar. Oh, boleh tapi juga. Boleh juga. Tapi tanaman ni biasanya tak beracun ni yang tidak mempunyai getah yang banyak lah, latex lah. Ada tak apa-apa baja tertentu yang kita boleh gunakan untuk tanaman di dalam rumah ni? Okey, terima kasih. Kebanyakannya pokok-pokok indoor ni Ramona, Ya. dia dalam kategori pokok foliage. Foliage ni maksudnya berdaun. Berdaun. So memang baja yang biasa digunakan lah baja lebih kepada kandungan N yang tinggi lah. Nitrogen. N adalah nitrogen. Nitrogen. Okey, dan biasanya orang gunakan baja NPK green ataupun hijau yang mempunyai nisbah nutrien yang sama lah, Ya. N15, 15, okey. Ya. Cukuplah dah memadai. Ya. Dan kalau masa dekat luar tu kita juga berletak baja organan. Baja organan sesuai bertujuan untuk membaiki struktur tanah dan penggunaan dalam tanah lah. Baik, yang seterusnya rasanya kita dah habis semua soalan. Habis semua soalan dah. Tapi Okey. sebelum tu nak minta Encik Adli, Alright. kalau boleh bagi sedikit tips kepada penonton kita boleh? Okey. Ya. Terima kasih. Antara tip yang saya yang ingin berkongsi dengan tuan-tuan, kalau letak tuan-tuan dan puan di rumah, kalau letak pokok indoor dekat rumah kita, sekali lagi saya sebutkan, saya tekan kat sini, setiap 2 minggu bawakan dia keluar, mendapat penggunaan air yang baik. Okey, dan kalau boleh untuk di rumah jangan letak pokok hiasan dalaman ataupun indoor yang beracun. Okey, sebab kita ada anak-anak kecil. Ya. Dan kalau untuk premis-premis perniagaan, tempat-tempat awam, okey, kalau kita nak letak pokok-pokok indoor yang beracun seperti saya cakap tadi tu, kita tak apa, kita labelkan, awas pokok ini beracun. Ya. Jadi sebagai panduan pada inilah. Dan selepas tip yang ketiga, selepas kita berurusan dengan pokok-pokok ni, tak kira anda pokok tu beracun ataupun tidak, kita jangan lupa membersihkan diri kita. Basuh tangan sebersih-bersihnya sebelum kita melakukan kerja lain seperti makan ke, minum ke apalah. Pegang apa-apa. Pegang apa-apalah. Baik, terima kasih banyak-banyak ya Encik Adli. Sama-sama Ramona. Maka berakhirlah segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Seronok betul bersembang panjang dengan Encik Adli. Banyak pengalaman dan tip-tip yang kita dapat.
Dan lepas ni anda pun dah tak perlu risau untuk menanam tanaman di dalam rumah. Tetapi ingat, bukan senang ya, kena bawa keluar jalan-jalan juga bagi dia dapat cahaya matahari dan sebagainya. Maka berakhirlah segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Baik, Cik Rizal, memandangkan kebun komuniti ni kita jalankan bersama pihak komuniti yang lain, betul? Ramona nak tahu macam mana cara penyiraman dan pembajaan. Dia seorang yang buat ke, ada jadual ke, bergili-gili ke, macam mana? Boleh Cik cerita sikit tak? Tidak. Penyiraman dan pembajaan yang kita praktikkan secara bersama. Maknanya dan bergila-gila. Kita ni kerja. Kita dah ada masa, kadang-kadang kawan-kawan tak ada masa. Jadi kita ni keluar bersama-sama dan kita buat bersama-sama. Jadi kita tolong tau. Kita tolong pada mereka ni supaya tidak menghasilkan benda itulah. Kita siram sama-sama. Kita baja sama-sama dan kalau katalah minggu ni saya ada masa. Saya siramkan kawan-kawan punya petak. Tolong buat sekali. Tolong buat sekali. Itulah kebaikannya. Secara tak langsung pun kita dapat dihantar free. Itu dia. Baik Encik Rizal, yang seterusnya Ramona nak tahu mengenai cara penyelenggaraan. Penyelenggaraan ni macam kita nak rumput panjang lah. Kita nak mesin, kita nak potong. Siapa yang ada masa? Contohnya pokok terung lah katakan. Ada hasil. Kita cakap, pokok terung ni mengikut yang kita belajar, kena buang daun bawahnya. So kita orang ni gila-gila lah. Gila-gila lah buat benda tu. Sebelum kita mengundur diri, Ramona nak tanya satu lagi. Yang terakhir ya. Baik, boleh tak kalau Encik Rizal berikan sedikit pesanan kepada para penonton kebun bandar di luar sana? Pada saya lah, satu pesanan je yang boleh saya bagi. Dan saya haraplah pesanan ini dijadikan panduan. Sebenarnya yang paling penting, berbudilah kepada tanah. Sebab kalau kita berbudi kepada tanah, banyak hasilnya. Ya, itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Rizal ya. Sama-sama. Menarik bukan? Hanya dengan semangat dan kesungguhan, komuniti perumahan di sini berjaya menghasilkan sesuatu yang amat bermanfaat kepada masyarakat setempat. Itulah apa yang kita perlu semai dalam masyarakat zaman kini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Kebun Bandar bersama saya, hos anda Ramona Zamzam.